Selamat petang, salam sejahtera. Daripada Anda semua, terima kasih diucapkan. Isu kita hangat petang ini ialah melibatkan tentang tangkapan polis Diraja Malaysia terhadap dua dalang yang menjual sindiket pingat kebesaran Pahang. Wah, ditangkap. Akhirnya ditangkap. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan isu ini, adakah Anda juga gembira seperti saya apabila dalang yang menjual pingat-pingat kebesaran ini tidak kiralah di negeri mana, jawatan apa, pangkat apa, kita rasa gembira kerana saban tahun, saban hari, saban-saban, hampir setiap waktu kita mendengar kononnya banyak jawatan-jawatan, pangkat-pangkat yang diperoleh itu ada yang dibeli. Kita tak punya bukti. Kita hanya diam, kita hanya dengar, kita hanya dengar, dan kita hanya dengar, dan kita hanya dengar menanti. Manalah tahu, tiba-tiba ada tangkapan dan ada bukti menunjukkan memang ada yang menjual pingat kebesaran. Akhirnya, hari ini, PDRM, Polis Diraja Malaysia, mengumumkan telah menangkap dua dalang jual pingat kebesaran Pahang. Sebelum kita teruskan, kamu tolong tinggalkan komen dalam ruangan komen Anda. Apakah pada pendapat Anda, apakah hukuman yang patut dikenakan kepada dalang penjual pingat kebesaran ini? Pada pendapat saya, lebih baik mereka dipenjarakan seumur hidup kerana telah memalukan bukan sekadar Malaysia, bukan sekadar kerajaan, tetapi telah memalukan institusi diraja. Saudara-saudara sekalian, hari ini Polis Pahang berjaya menahan dua kaki tangan pejabat setiausaha kerajaan negeri SUK kerana dipercayai terbabit dalam aktiviti menjual pingat dan darjah kebesaran. Ini yang paling kita tak suka, sehingga ada dari kalangan yang dilantik itu menunjukkan teladan yang tak baik. Penahanan suspek berusia 30 tahun dan 36 tahun itu dibuat selepas polis menerima laporan daripada salah seorang kaki tangan pejabat SUK pada Oktober tahun lalu. Ketua Polis Pahang, Ramli Muhammad Yusof, berkata, pengadu membuat laporan selepas mendapati senarai penerima pingat dan darjah kebesaran Pahang mempunyai nama yang mencurigakan. Dia juga mendapati ada antara nama tersebut tidak ada dalam senarai induk, bahagian istiadat dan pengurusan Majlis Rasmi Pejabat SUK Pahang. Katanya, kedua-dua suspek terbabit ditahan di sekitar Kuantan pada pagi tadi. Suspek pertama berusia 36 tahun, bekerja sebagai pembantu operasi di Pejabat Setiausaha SUK Pahang dan dipercayai memasukkan 26 nama individu dalam senarai penerima darjah kebesaran dan pingat Pahang. Suspek kedua pula yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai kontrak sebagai pembantu takbir di pejabat sama dan dia dipercayai memasukkan 3 nama dalam sistem pengurusan darjah kebesaran dan pingat negeri Pahang, katanya dalam sidang media di Kuantan hari ini. Ramli memaklumkan suspek terbabit menyalahgunakan kod pengenalan diri bagi mengakses sistem berkenaan dan memasuai senarai asal penerima pingat dan darjah kebesaran negeri berkenaan. Katanya, sistem itu adalah bagi senarai penerima darjah kebesaran bergelar Datuk dan Datuk Seri. Semua nama 29 individu berusia 40 hingga 60 tahun yang dimasukkan dalam senarai itu juga sudah ditahan bagi membantu siasatan. Siasatan terhadap kedua-dua suspek dilakukan mengikut Seksyen 5 dalam kurungan 1 Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563 dan mereka didakwa di Mahkamah Seksyen Kuantan esok, katanya lagi. Menurut Ramli, setiap individu yang berurusan dengan kedua-dua suspek dikenakan bayaran antara RM80,000 sehingga RM150,000 bagi tujuan disenaraikan dalam sistem berkenaan untuk menerima pingat dan darjah kebesaran. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda dengan hukuman mereka nanti. Kita berharap hukuman yang diberikan setimpal dan paling berat
untuk dalang yang menjual darjah kebesaran ini, kerana ianya bukan saja telah memalukan institusi raja, tetapi juga telah memalukan sistem kenaikan atau pemberian pangkat di negeri Pahang. Semoga dengan penangkapan ini lebih banyak penipuan, lebih banyak keburukan yang jahat seperti ini dapat didedahkan, dan semoga dengan penangkapan ini akan ada ketelusan yang lebih telus dalam pemilihan darjah kebesaran, penganugerahan atau pengurniaan darjah-darjah kebesaran kepada semua rakyat di Malaysia, dan yang diberikan itu adalah mereka yang benar-benar layak, yang benar-benar layak, bukannya diberi atas kepentingan peribadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini jawapan terkini, keputusan terkini daripada UMNO yang pasti mengejutkan seluruh akar umbi UMNO. 3 juta akar umbi UMNO terkejut dengan jawapan daripada Setiausaha Agung UMNO ini. Ini memang hot. Bukan lagi hot, ini panas berdidih-didih. Kata Ahmad Maslan, belum ada keputusan 2 jawatan tertinggi UMNO akan dipertanding. Kamu dapat tangkap maksud dia? Nanti saya ulas. Sebelum itu, tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada saya. Baiklah, keputusan mengenai sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden akan dipertanding ataupun tidak hanya akan diputuskan ketika mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT khas pada 12 Januari 2023. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, MKT masih belum membuat keputusan berhubung perkara berkenan. Maknanya, kalau sebelum ini jawatan presiden dan timbalan presiden memang secara otomatik akan dipertandingkan dan akan ada pengundian, nampaknya jawapan Ahmad Maslan ini seakan-akan memberi satu isyarat, memberi satu petanda, memberi satu clue bahawa Zahid Hamidi mungkin akan terus berkuasa dalam UMNO dan mungkin akan terus menjadi presiden UMNO 5 tahun lagi. Nah, bukan lagi 5 tahun, mungkin 6 tahun sebab selepas PRU ada 6 bulan lagi. Saudara-saudara sekalian, jawapan ini sebenarnya boleh kita anggap belum ada keputusan sama ada mahu diundi atau tidak. Maknanya ada peluang, ada kemungkinan jawatan presiden UMNO dan timbalan presiden memang tidak akan dipertandingkan. Inilah yang saya kata tadi, mengejutkan 3 juta pengundi atau 3 juta akar umbi UMNO apabila Ahmad Maslan memberikan jawapan ini. Perkara itu hanya akan diputuskan dalam mesyuarat khas MKT pada 12 Januari, kata Ahmad Maslan, iaitu mesyuarat yang kebiasaannya diadakan sebelum Perhimpunan Agung UMNO. Setakat ini tiada keputusan yang telah dibuat, kata Ahmad Maslan. Jadi ada harapan lah, kan gitu. Kalau kamu setuju dengan apa yang saya fikir, sila tinggalkan komen kamu. Adakah ada benar-benar harapan untuk Zahid Hamidi berkuasa 5 tahun lagi dengan keputusan dan pendedahan jawapan daripada Ahmad Maslan ini? Menurut Ahmad Maslan, 2 fasal dalam UMNO bakal dipindah dalam Perhimpunan Agung khas UMNO yang bermula 13 Januari depan ini. Beliau berkata cadangan pindahan tertumpu kepada pelantikan sebagai perwakilan mengikut fasal 8.4.4 dan pengguguran keahlian berdasarkan pasal 20.11. Katanya perhimpunan itu akan diadakan sejurus ucapan dasar Presiden di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia di Ibu Negara pada 13 Januari 2023. Mesyuarat Agung Luar Biasa atau Perhimpunan Khas dan perkara yang akan dipindah adalah Perlembagaan UMNO. Perlembagaan UMNO dicadang dipindah supaya meletakkan Ketua Penerangan sebagai wakil yang otomatik menjadi perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO setiap tahun, katanya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat di Taman Sri Api-Api.
Menurutnya, pindaan terhadap pasal 84 merujuk kepada Ketua Timbalan, NAIB Ketua, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Pergerakan Puteri Setiausaha dan Ketua Penerangan Bahagian yang telah mengadakan perwakilan. Bahagiannya akan menjadi perwakilan otomatik dalam ketiga-tiga sayap UMNO. Manakala bagi pasal 20.11 pula, keahlian UMNO akan dipindah bagi membolehkan parti itu membuat pengguguran automatik kepada ahli-ahli yang bertanding pada pilihan raya umum sebagai calon parti yang tidak dianggotai UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Adakah Anda setuju dengan apa yang saya cakap? Keputusan atau jawaban daripada Ahmad Maslan berkaitan dengan jawatan tertinggi UMNO, yaitu Timbalan Presiden UMNO dan Presiden UMNO, mungkin tidak akan dipertandingkan atau dipertandingkan. Jawaban Ahmad Maslan, belum ada keputusan, 2 jawatan tertinggi UMNO akan dipertanding. Maknanya ada kemungkinan tidak dipertandingkan. Ini pasti menggegar 3 juta ahli UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Bye.